Biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi, muka surat yang ke-94. Okey, muka surat yang ke-94. Kita telah sentuh sebelum ini kisah bagaimana sebahagian sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib berhijrah ke Habsyah, dan ketika itu ada seorang raja yang beragama Kristian tetapi menjaga hak orang Islam ketika itu, dan Nabi SAW suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Pada perenggan yang ketiga terakhir, muka surat ke-94. Selepas menyampaikan hasrat mereka kepada Najasyi, Najasyi berkata, selepas aku mendengar dari pihak kamu, aku mesti juga mendengar daripada orang-orang Islam. Ketika mana ramainya kafir Quraisy datang untuk menawan para sahabat Nabi, dan dia bertemu dengan Raja Najasyi, dan Raja Najasyi mendengar semua keluhannya, dan seorang raja yang adil, beliau juga mengatakan dia perlu mendengar apa yang ada ataupun keluhan daripada orang-orang Islam ketika itu. Semua sahabat Muhammad yang berada di sana dipanggil ke istana Najasyi. Mereka semua datang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Okay? Ja'far bin Abu Talib. Apa yang Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu baca dalam Al-Quran, Najasyi, seorang raja yang berpegang teguh kuat dengan agama Kristian, mengatakan sama je yang ada dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Najasyi terkesan dengan ayat-ayat ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran sama dengan apa yang ada padanya, iaitu kitab Injil. Najasyi juga ulama dalam agama Kristian. Dengan itu Najasyi memerintahkan supaya membenarkan orang-orang Islam terus tinggal di bawah pemerintahannya di Habsyah. Dia merasakan agama Islam bukan agama yang membunuh, agama yang teroris, agama yang baik, dan dia merasakan aman kalau orang-orang agama Islam, sahabat Nabi, berada di bawah pemerintahannya di Habsyah. Najasyi berkata, aku sekali-kali tidak akan menyerahkan kamu kepada musuh-musuh kamu. Ini jaminan yang diberikan kepada Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu dengan delegasinya, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Najasyi masuk Islam. Najasyi bertakbir apabila Ja'far selesai membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan Isa. Ketika mana Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu membacakan tentang Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil dan sebagainya, dia terus bertakbir. Dia merasakan apa yang ada dalam Al-Quran juga ada dalam kitab Injil. Bahkan Najasyi membenarkan apa yang ayat Al-Quran perkatakan tentang Isa alaihissalam. Para penasihat Najasyi daripada kalangan ulama-ulama Kristian terkejut dengan pendirian Najasyi itu, kerana bagi mereka Isa adalah anak Tuhan. Penasihat-penasihat Raja Najasyi tidak bersetuju dengan Raja Najasyi, tapi seorang raja mendengar dan merasakan itu adalah betul yang disebut oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Najasyi melepaskan semula orang-orang Islam, dan selepas itu Najasyi selalu memanggil Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu datang mengajarnya berhubung Islam. Akhirnya Najasyi masuk Islam. Najasyi beriman dengan Muhammad, tetapi hal itu dirahsiakan. Dia masuk Islam, tapi orang tak tahu pun dia masuk Islam secara rasmi. Para penasihat daripada kalangan ulama Kristian yang tidak senang dengan pendirian Najasyi ke atas Isa, akhirnya berjaya mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan Raja Najasyi. Berlaku peperangan antara tentera Najasyi dan pemberontak-pemberontak ini. Menurut sejarah,
Peperangan ini berlaku berhampiran dengan sungai. Sungai yang dikatakan adalah sungai Nil. Maksudnya dekat dengan Mesir. Najasyi menang. Sahabat-sahabatnya turut gembira dan bersyukur di atas kemenangan ini. Najasyi tetap di atas agama Islam sehingga dia meninggal dunia. Dan kebanyakannya tidak tahu Raja Najasyi ini telah masuk Islam. Hatta yang tahu sebenarnya hanyalah beberapa sahabat Nabi SAW, antaranya adalah Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Tetapi semasa Najasyi meninggal dunia, Jibril datang memberitahu Muhammad dan sahabat-sahabatnya melakukan sembahyang ghaib untuk Raja Najasyi ketika itu. Okay. Imam Bukhari ada melaporkan hadis daripada Jabir. Muhammad berkata pada hari kematian Najasyi, telah meninggal dunia pada hari ini seorang lelaki yang soleh. Bangunlah dan sembahyanglah ke atas saudara kamu Ashamah, nama sebenar Najasyi. Ini memang disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Okay. Ketika mana Raja Najasyi meninggal di Habsyah, sebahagian sahabat tahu dia telah beragama Islam dan sebahagian sahabat tak tahu. Tapi ketika itu bayangkan mulianya dia di sisi Allah Azza wa Jal. Allah menghantar malaikat Jibril untuk memberitahu Nabi SAW supaya bangun untuk solatkan jenazah bagi Raja Najasyi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, matal yaum ar-rajul salih, telah matinya pada hari ini seorang lelaki yang saleh. Akhukum Ashamah, saudaraku yang disebut Ashamah. Ashamah ni nama lain bagi Raja Najasyi. Fakumu wasallu. Ketika itu Nabi mendapat arahan daripada Jibril alaihi salam, Nabi bangun. Fakumu, Nabi bangun. Wasallu, dan Nabi solatkan jenazah. Dan itu antara asas dan sebab kita dibolehkan ataupun disunnahkan untuk kita solat jenazah ghaib. Ketika mana berlaku kematian, contoh kita ada kenalan kita, kawan ataupun saudara dekat meninggal di Kuala Lumpur, kita tak boleh nak rentas negeri dan sebagainya, tulis surat pun tak boleh sebab bukan ada keperluan. Fakumu wasallu, kita dalam keadaan beruduk, kita bangun dan kita boleh solatkan jenazah tersebut. Tetapi ini ada perbincangan di antara ulama hadis yang mengatakan, yang pertama mengatakan hadis ini khusus untuk Raja Najasyi ataupun dinamakan Ashamah. Pendapat kedua mengatakan solat ghaib ini khusus buat pemimpin-pemimpin umat Islam yang besar sahaja. Contohnya Raja Najasyi. Tetapi kebanyakan jumhur mengatakan hadis ini bertepatan dengan solat sunat ghaib, maka semua orang Islam yang layak untuk solat boleh untuk solat jenazah ghaib. Memang dibolehkan. Pernah pun di Malaysia selalu ketika mana negara Palestin dan Syria diserang dan ramai orang meninggal dalam tempoh sehari, dan ketika itu Mufti Perak mengeluarkan arahan setiap masjid yang mendirikan solat Jumaat, selepas solat Jumaat buat solat sunat ghaib khusus buat para syuhada yang meninggal di Palestin ataupun di Syria. Itu memang boleh. Asasnya berlaku ketika mana Raja Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Sering sekali sebelum saya mulakan kuliah, saya sering sekali membacakan tentang radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, sesiapa yang mengatakan ataupun siapa yang menyebut zikir yang saya baca sebentar tadi, wajabat lahul jannah, diwajibkan baginya akan syurga. Antara zikir yang baik yang boleh kita amalkan adalah zikir tersebut. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, satu juga zikir yang boleh kita amalkan dan amat baik bagi kita, sebab Nabi SAW juga amalkan zikir tersebut. Nabi sebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man lazimal istighfar, sesiapa yang melazimi akan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Azza wa Jal akan menjadikan setiap kesempitan adanya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesempitan akan adanya kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jal akan memberikan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Maka inilah amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering amalkan. Dan ketika mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, berapakah engkau istighfar untuk sehari? Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, fil yaumi, pada setiap hari, aktsara min 70 marrah, tidak pernah kurang daripada 70 kali. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang rasul, sebaik-baik makhluk, tidak melakukan dosa, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqal, minimum, beliau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon ampun 70 kali ala aqal, paling sedikit dalam tempoh satu hari. Maha suci Allah, apatah lagi kita yang sentiasa bergelumang dengan dosa-dosa yang kecil maupun besar, dan dosa yang kita sedar ataupun kita tidak sedar. Yang ketiganya, Nabi SAW juga sebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kelebihan bagi siapa yang suka beristighfar, Allah Azza wa Jal akan menghapuskan ataupun mengampunkan segala dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, bayangkan buih di lautan tak boleh nak kira. Sangat banyak, jutaan buih di lautan diibaratkan dengan dosa kita.
akan terhapus ketika mana kita selalu mendampingi ataupun kita selalu sebut lafaz istighfar. Maha besar Allah, maha suci Allah. Inilah lafaz yang sering sekali kita tahu tapi jarang sekali kita buat, dan lebih baik bagi kita ala aqal 70 kali sehari. Kalaulah boleh lebih banyak, itu lebih baik. Moga-moga tazkirah ataupun perkongsian yang ringkas ini menjadi pembangkit semangat kita. Lebih-lebih lagi kita sentiasa melakukan dosa yang kita sedar ataupun kita tidak. Wallahu ta'ala ala alam. Baik, kita teruskan lagi pengajian kita. Biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Muka surat yang ke-94. Okey, muka surat yang ke-94. Kita telah sentuh sebelum ini kisah bagaimana sebahagian sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib berhijrah ke Habsyah, dan ketika itu ada seorang raja yang beragama Kristian tetapi menjaga hak orang Islam ketika itu, dan Nabi SAW suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Pada perenggan yang ketiga terakhir, muka surat ke-94. Selepas menyampaikan hasrat mereka kepada Najasyi, Najasyi berkata, selepas aku mendengar dari pihak kamu, aku mesti juga mendengar daripada orang-orang Islam. Ketika mana ramainya kafir Quraisy datang untuk menawan para sahabat Nabi, dan dia bertemu dengan Raja Najasyi, dan Raja Najasyi mendengar semua keluhannya, dan seorang raja yang adil, beliau juga mengatakan dia perlu mendengar apa yang ada ataupun keluhan daripada orang-orang Islam ketika itu. Semua sahabat Muhammad yang berada di sana dipanggil ke istana Najasyi. Mereka semua datang diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Okay? Ja'far bin Abu Talib. Siapakah Ja'far bin Abu Talib? Ja'far bin Abu Talib ini merupakan saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rapat tak rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu kecil lagi Nabi bermain-main dengan Ja'far bin Abu Talib. Dalam riwayat lain mengatakan antara 5 sahabat Nabi yang mukanya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ja'far bin Abu Talib. Itu yang pertama. Yang kedua, cucu Nabi Hasan bin Ali. Beliau juga muka mirip dengan Nabi. Husain agak berbeza sedikit, tetapi Hasan lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Abu Sufyan bin Haris, dan yang keempat Qutsam bin Abbas, yang kelima Sa'id bin Ubaid. Kebanyakan sirah mengatakan 5 sahabat Nabi ini dan 4 sahabat Nabi dan seorang cucu ini muka mereka mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ini seorang yang sangat hebat. Kalau kita baca sirah dia, kalau kita kedepankan sedikit, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang pada perang Khaybar, Ja'far bin Abu Talib dengan isterinya bernama Asma, dengan anak-anaknya dan gerombolan daripada Habsyah pulang ke kota Madinatul Munawwarah. Sampai kat Madinah, Nabi menangis melihat Ja'far bin Abu Talib setelah sekian lama tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ja'far tanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menangis? Aku pun tidak tahu. Aku menangis ini sebab kami menang peperangan Khaybar, ataupun aku bertemu dengan engkau, wahai Ja'far bin Abu Talib. Antara kelebihan Ja'far bin Abu Talib juga, selepas tamatnya perang Khaybar, mendapat seruan daripada Allah Azza wa Jal untuk menyertai peperangan Mu'tah. Dan awalnya Nabi SAW telah nampak apa yang akan berlaku ketika mana perang Mu'tah, dan Nabi SAW mengisyaratkan panglima yang akan ketuai perang Mu'tah adalah Zaid bin Harisah. Kalaulah Zaid bin Harisah wafat, Ja'far bin Abu Talib akan menjadi ketua.
kalaulah Ja'far bin Abu Talib wafat, barulah Abdullah bin Rawahah akan menjadi ketua panglima perang untuk perang Mu'tah. Dan ketika mana sertai perang Mu'tah, kita baca dalam kitab Al-Maghazi mengatakan 100,000 tentera Rom berlawan dengan 30,000 umat Islam, tapi akhirnya umat Islam menang. Tapi tragisnya yang berlaku pada ketika hujung peperangan, Zaid bin Harisah dibunuh oleh orang Rom ketika itu, dan ketika itu Ja'far bin Abu Talib nampak, dan diceritakan dalam kitab Al-Maghazi, dia membalingkan badan dia, dia meloncat daripada kuda, dia terus pegang panji, pegang bendera, yang mana bendera tersebut kalau jatuh dikira umat Islam akan kalah. Ketika itu Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu pegang panji itu dalam keadaan berlawan, dan akhirnya tangan dia telah dipotong oleh tentera Rom, dan bendera tersebut dipegang di tangan kiri, dan akhirnya juga dipotong. Hampir jatuh, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu memegang dia menggunakan tangan yang berbaki. Dalam riwayat lain mengatakan letak di dada dia. Dan kemudian beliau juga wafat, barulah Abdullah bin Rawahah pegang, dan Abdullah bin Rawahah pun wafat, barulah diketuai oleh orang lain, dan mereka menang ketika itu. Dan habis peperangan itu, Nabi SAW sangat gembira peperangan Mu'tah menang. Tetapi 3 sahabat Nabi SAW yang Nabi telah sebut dalam hadis, 3-3-nya wafat. Dan ketika itu Nabi SAW sendiri sukarelakan dirinya untuk pergi bertemu dengan Asma, isteri kepada Ja'far bin Abu Talib dan anak-anak dia, untuk menyatakan kematian ayah dia. Bila sampai ke rumah, Asma dan anak-anak dia sangat gembira Nabi sampai, dan Asma suruh anak-anak dia salam dan peluk Nabi. Tapi ketika itu Asma merasakan satu benda yang pelik, sebab muka Nabi amat lesu dan pucat. Dan ketika itu Asma bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang terjadi wahai Nabi SAW? Di manakah suamiku Ja'far bin Abu Talib? Ketika itu Nabi SAW menangis, dan beliau kata beliau telah syahid. Ketika itu Asma dan semua anak-anak Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu pun menangis yang kuat. Dan Nabi SAW ketika itu berdoa, ya Allah, gantilah Ja'far bagi anak-anaknya, ya Allah, gantikanlah Ja'far bagi isterinya. Dan ketika itu semua pun senyap, dan Nabi SAW mengatakan, janganlah menangis wahai Asma, iaitu isteri kepada Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Aku melihat sungguhnya Ja'far berada di dalam syurga. Dia mempunyai 2 sayap yang berlemuran dengan darah dan bertanda di kaki Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW memberi gelaran kepada Ja'far bin Abu Talib si burung syurga. Ya, itulah kelebihan yang mana Nabi SAW nampak pada Ja'far bin Abi Talib pada awalnya, dan Nabi SAW menyarankan beliau akan menjadi panglima ketua tentera ketika mana wafatnya Zaid bin Harisah. Hebat seorang yang Nabi SAW sayang saudaranya sendiri. Itulah kisah Ja'far bin Abu Talib. Ketika itu Najasyi bertanya, apa sebenarnya cerita kamu ini, dan apa agama baru yang kamu bawa itu, wahai Ja'far? Najasyi terus tanya Ja'far bin Abu Talib. Dan Ja'far bin Abu Talib ketika itu adalah ketua delegasi ke Habsyah. Kata Ja'far, dulu kami menyembah berhala, kami makan binatang yang tidak disembelih, kami melakukan maksiat, kami bergaduh sesama sendiri, dan kami memutuskan persaudaraan, serta kami menyakiti orang lain. Selepas itu datang kepada kami seorang lelaki dari kaum kami, orang yang paling mulia di kalangan kami, dengan agama daripada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dia mengajak kami menyembah Allah yang Maha Esa, dan mengajak kami meninggalkan berhala, batu-batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat itu.
Dia mengajak kami supaya bersaudara dan berakhlak mulia. Dia mengajak kami meninggalkan maksiat dan dosa. Ja'far berjaya menerangkan Islam secara ringkas dan terang kepada Najasyi, yang mana semua amalan Islam itu amalan yang mulia dan terpuji. Najasyi senang hati dan gembira mendengar taklimat daripada sepupu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika mana Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu menerangkan asasnya Islam itu, dan Raja Najasyi merasakan itu adalah benda yang positif, itu adalah benda yang baik. Najasyi bertanya lagi, adakah ada pada kamu apa yang lelaki itu bawa? Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Najasyi daripada surah Maryam ayat 1 hingga 2 yang bermaksud Kaf ha ya ain sad. Ini adalah perihal limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Ja'far membacakan ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan Yahya dan Zakaria daripada surah Maryam. Selepas selesai Ja'far membaca, Najasyi berkata, demi Allah, risalah ini dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam adalah daripada sumber yang satu. Apa yang Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu baca dalam Al-Quran, Najasyi, seorang raja yang berpegang teguh kuat dengan agama Kristian, mengatakan sama je yang ada dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Najasyi terkesan dengan ayat-ayat ini. Apa yang ada di dalam Al-Quran sama dengan apa yang ada padanya, iaitu kitab Injil. Najasyi juga ulama dalam agama Kristian. Dengan itu Najasyi memerintahkan supaya membenarkan orang-orang Islam terus tinggal di bawah pemerintahannya di Habsyah. Dia merasakan agama Islam bukan agama yang membunuh, agama yang teroris, agama yang baik, dan dia merasakan aman kalau orang-orang agama Islam, sahabat Nabi, berada di bawah pemerintahannya di Habsyah. Najasyi berkata, aku sekali-kali tidak akan menyerahkan kamu kepada musuh-musuh kamu. Ini jaminan yang diberikan kepada Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu dengan delegasinya, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Akhirnya terpaksalah Abdullah bin Amru bin Al-As keluar dari istana dengan tangan yang kosong dan perasaan yang kecewa. Tetapi Amru bin Al-As yang terkenal dengan kecerdikannya dan kelicikannya dalam diplomasi berpatah balik dan meminta izin untuk menghadap Raja Najasyi semula. Ketika itu anak Amru bin Al-As dan Abdullah bin Amru dan Amru bin Al-As ketika itu ada. Dan kita baca kalau kisah Amru bin Al-As, seorang yang sangat cerdik dan seorang yang sangat diplomasi. Beliau juga ada ceritanya ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana di Madinah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghantar Amru bin Al-As ke Mesir untuk menjadi gubernur di Mesir. Sampai di Mesir, satu budaya dan amalan orang Arab Mesir jahiliah adalah setiap tahun sungai Nil akan kering. Bayangkan, satu sungai yang terpanjang di dunia akan kering kalau dia tidak buat satu amalan jahiliah yang diamalkan daripada zaman tok moyang dulu lagi. Iaitu amalan dia apa? Amalan dia akan bagi, setiap keluarga akan serahkan seorang anak perempuan yang sangat cantik, akan dihiaskan dengan pakaian yang baik, dengan emas dan sebagainya, dan mereka akan duduk di pinggir sungai Nil dan dia akan bunuh anak-anak yang ada. Dengan tujuan semua anak-anak yang dibunuh, darah-darah tersebut akan menyebabkan sungai Nil mengalir. Dan ketika itu Amru bin Al-As sampai di Mesir, dia merasakan itu adalah perbuatan jahiliah. Memang Arab jahiliah mengamalkan perbuatan tersebut. Sebab malu dengan perempuan tidak boleh berperang, perempuan tidak boleh bekerja, malu. Dan itulah amalan Arab jahiliah. Dan ketika itu Amru bin Al-As suruh berhenti perbuatan yang telah
puluhan tahun, ratusan tahun mereka amalkan. Ketika mana tinggalkan perbuatan tersebut, ternyata memang Sungai Nil makin kering. Sebab apa? Ada sumpahan yang setiap kali mereka membunuh perempuan wanita yang cantik ini, ada sumpahan yang memuja syaitan yang menyebabkan Sungai Nil ni mengalir. Dan ketika itu Amr bin Al-As tak tahu nak buat apa. Dia dah buat satu benda yang betul, tetapi Sungai Nil makin surut dan makin kering. Ketika itu Amr bin Al-As tulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab di Madinatul Munawwarah, bercerita tentang apa yang berlaku. Dan hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika itu, seorang yang sangat bersih hatinya, dia juga tulis kembali surat kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sebelum buka surat itu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tulis, "Wahai Amr bin Al-As, Gubernur Mesir, setelah engkau selesai baca surat ini, campaklah di Sungai Nil." Kalau kita fikir orang gila lah, tak logik. Pergi Taman Tasik Taiping, kering. Jumpa dengan ketua kampung ke, imam kata baca surat ni, campak kat Taman Tasik Taiping, nanti akan ada air. Kita rasa itu satu benda yang gila, satu benda yang pelik, tapi itulah arahan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As buka surat itu, ayat dia ringkas, "Wahai Sungai Nil, kalaulah engkau bergerak, engkau mengalir disebabkan kudratmu, maka berhentilah. Kalaulah engkau bergerak dan mengalir disebabkan Tuhan yang menciptakan kau, iaitu Allah Azza wa Jal, maka mengalirlah." Baca, campak dalam sungai Nil. Orang tengok pelik tapi itu arahan dan dicampak. Ternyata esoknya Sungai Nil makin naik berhari-hari dan penuh Sungai Nil seperti biasa. Hebatnya karamah yang mana Allah Azza wa Jal berikan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan cerdiknya Amr bin Al-As menentang perbuatan yang jahiliah. Dan ketika mana dia tak tahu, dia buntu, dia bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hebatnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sama juga ketika mana dia nak berbicara balik dengan Raja Najasyi. Amr berkata kepada Najasyi, "Wahai Najasyi, orang-orang yang engkau lindungi ini, mereka menghina Isa, dan mereka ada mengatakan hal yang kamu tidak dapat terima berhubung Nabi Isa." Dia cakap bukan sengaja, dia saja nak provoke Raja Najasyi ketika itu. Maksudnya, orang Islam tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan. Najasyi bertanya, apa yang mereka sebut? Amr berkata, "Tuan tanyalah mereka sendiri." Najasyi mengarahkan supaya dipanggil semula orang-orang Islam. Najasyi bertanya, apa yang kamu sebut berhubung Isa anak Maryam? Tujuan dia apa? Dia nak terangkan lebih dalam lagi apa Islam cakap tentang Nabi Isa alaihi salam. Ja'far menjawab soalan Najasyi ini dengan membaca ayat Al-Quran daripada surah Maryam ayat 16 hingga 21 yang bermaksud, "Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memencilkan diri daripada keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding bagi melindungi dirinya daripada mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh daripada kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu. Kalaulah engkau seorang yang bertakwa." Ia berkata, "Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci." Maryam bertanya dengan cemas, "Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan yang jahat." Ia menjawab, "Demikianlah keadaannya, tidak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku.
dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat daripada kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Ja'far membacakan ayat-ayat dari surah Maryam sehingga ayat yang ke-35. Tujuan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu provok Raja Najasyi untuk menerangkan sebenarnya Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah Tuhan, tetapi beliau adalah Nabi juga, dan dia istimewa kerana dia tidak mempunyai seorang ayah. Dan itu juga disebut di dalam kitab Injil dalam agama Kristian yang diamalkan oleh Raja Najasyi ketika itu. Antara kelebihan lain Raja Najasyi ini, rapatnya dia dengan Nabi SAW ketika mana Nabi SAW meminang ataupun berkahwin dengan isteri yang ke-9, iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah ini, dia ada seorang suami yang bernama Abu Sufyan, tetapi Abu Sufyan murtad. Ketika mana nak pergi ke Habsyah, dia murtad, dan ketika itu Nabi SAW nak mengahwini Ummu Habibah, tapi tak ada duit. Baiknya Nabi SAW dengan Raja Najasyi yang membayar mahar untuk Nabi SAW mengahwini Ummu Habibah. Maksudnya hubungan ini sangat rapat dan baik, walaupun Raja Najasyi seorang yang beragama Kristian. Najasyi masuk Islam. Najasyi bertakbir apabila Ja'far selesai membaca ayat-ayat Al-Quran berkenaan Isa. Ketika mana Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu membacakan tentang Nabi Isa alaihi salam, kitab Injil dan sebagainya, dia terus bertakbir. Dia merasakan apa yang ada dalam Al-Quran juga ada dalam kitab Injil. Bahkan Najasyi membenarkan apa yang ayat Al-Quran perkatakan tentang Isa alaihi salam. Para penasihat Najasyi daripada kalangan ulama-ulama Kristian terkejut dengan pendirian Najasyi itu, kerana bagi mereka Isa adalah anak Tuhan. Penasihat-penasihat Raja Najasyi tidak bersetuju dengan Raja Najasyi, tapi seorang raja mendengar dan merasakan itu adalah betul yang disebut oleh Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Najasyi melepaskan semula orang-orang Islam, dan selepas itu Najasyi selalu memanggil Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu datang mengajarnya berhubung Islam. Akhirnya Najasyi masuk Islam. Najasyi beriman dengan Muhammad, tetapi hal itu dirahsiakan. Dia masuk Islam, tapi orang tak tahu pun dia masuk Islam secara rasmi. Para penasihat daripada kalangan ulama Kristian yang tidak senang dengan pendirian Najasyi ke atas Isa, akhirnya berjaya mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan Raja Najasyi. Berlaku peperangan antara tentera Najasyi dan pemberontak-pemberontak ini. Menurut sejarah, peperangan ini berlaku berhampiran dengan sungai yang dikatakan adalah sungai Nil. Maksudnya dekat dengan Mesir. Orang-orang Islam duduk di seberang sungai. Dari jauh mereka dapat melihat peperangan ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Ketika mana bertempurnya dua tentera asal dari agama yang sama, memang Nabi SAW tidak benarkan untuk turut serta. Sama ada Raja Najasyi ke, ataupun ulama-ulama ataupun pemberontak-pemberontak yang tidak bersetuju dengan Raja Najasyi. So ketika itu para sahabat pun tengok berlaku peperangan tersebut, tapi mereka berada di pinggir-pinggir sungai Nil. Dari jauh mereka dapat melihat peperangan ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka menghantar Zubair bin Awam menyeberangi sungai, melihat apa yang berlaku dalam peperangan itu. Kalau Najasyi menang, selamatlah lagi orang Islam, tetapi kalau Najasyi kalah, susahlah orang Islam di Habsyah. Mereka merasakan seperti tersebut. Kalau Raja Najasyi menang, diorang akan rasa selamat. Kalau kalah,
maka habislah, kita akan disakiti, malah kita akan dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang ada. Najasyi menang. Sahabat-sahabatnya turut gembira dan bersyukur di atas kemenangan ini. Najasyi tetap di atas agama Islam sehingga dia meninggal dunia. Dan kebanyakannya tidak tahu Raja Najasyi ini telah masuk Islam. Hatta yang tahu sebenarnya hanyalah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Tetapi semasa Najasyi meninggal dunia, Jibril datang memberitahu Muhammad dan sahabat-sahabatnya melakukan sembahyang ghaib untuk Raja Najasyi ketika itu. Okay. Imam Bukhari ada melaporkan hadis daripada Jabir. Muhammad berkata pada hari kematian Najasyi, telah meninggal dunia pada hari ini seorang lelaki yang soleh. Bangunlah dan sembahyanglah ke atas saudara kamu Ashamah, nama sebenar Najasyi. Ini memang disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Okay. Ketika mana Raja Najasyi meninggal di Habsyah, sebahagian sahabat tahu dia telah beragama Islam dan sebahagian sahabat tak tahu. Tapi ketika itu, bayangkan mulianya dia di sisi Allah Azza wa Jal. Allah menghantar malaikat Jibril untuk memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun untuk solatkan jenazah bagi Raja Najasyi. Disebutkan dalam hadis Bukhari, matal yaum ar-rajul salih, telah matinya pada hari ini seorang lelaki yang saleh. Akhukum Ashamah, saudaraku yang disebut Ashamah. Ashamah ni nama lain bagi Raja Najasyi. Fakumu wasallu. Ketika itu Nabi mendapat arahan daripada Jibril alaihi salam, Nabi bangun. Fakumu, Nabi bangun. Wasallu, dan Nabi solatkan jenazah. Dan itu antara asas dan sebab kita dibolehkan ataupun disunnahkan untuk kita solat jenazah ghaib. Ketika mana berlaku kematian, contoh kita ada kenalan kita, kawan ataupun saudara dekat meninggal di Kuala Lumpur, kita tak boleh nak rentas negeri dan sebagainya, tulis surat pun tak boleh sebab bukan ada keperluan. Fakumu wasallu, kita dalam keadaan beruduk, kita bangun dan kita boleh solatkan jenazah tersebut. Tetapi ini ada perbincangan di antara ulama hadis yang mengatakan, yang pertama mengatakan hadis ini khusus untuk Raja Najasyi ataupun dinamakan Ashamah. Pendapat kedua mengatakan solat ghaib ini khusus buat pemimpin-pemimpin umat Islam yang besar sahaja. Contohnya Raja Najasyi. Tetapi kebanyakan jumhur mengatakan hadis ini bertepatan dengan solat sunat ghaib, maka semua orang Islam yang layak untuk solat boleh untuk solat jenazah ghaib. Memang dibolehkan. Pernah pun di Malaysia selalu ketika mana negara Palestin dan Syria diserang dan ramai orang meninggal dalam tempoh sehari, dan ketika itu Mufti Perak mengeluarkan arahan setiap masjid yang mendirikan solat Jumaat, selepas solat Jumaat buat solat sunat ghaib khusus buat para syuhada yang meninggal di Palestin ataupun di Syria. Itu memang boleh. Asasnya berlaku ketika mana Raja Najasyi. Kalau kita ingatkan balik pada awal lagi, Nabi SAW merasakan Raja Najasyi ini seorang yang baik. Ketika mana Nabi sebut izhabu ilal Habsyah, pergilah kalian ke Habsyah, fa inna biha malikan, kerana di Habsyah itu ada seorang raja, la yudlamu, dia tidak menzalimi, indahu ahad, walaupun seseorang yang berada padanya bukan berada pada agama Kristian, dia tidak akan menzalimi sesiapa pun. Dan akhirnya benarlah apa yang Nabi SAW ingat dan Nabi SAW sebut. Malaikat Jibril sendiri menegur Nabi, dan matal yaum ar-rajul salih. Dalam hadis tersebut rajul salih, bukan semua orang yang boleh disebut sebagai seorang yang baik, tetapi khusus buat akhukum Ashamah, sahabatku yang bernama Ashamah. Fakumu wasallu, Nabi bangun dan Nabi solat. Baik.
Isra' Mi'raj. Selepas itu Allah ingin memuliakan Rasulnya. Oleh itu berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah peristiwa yang besar dalam sejarah hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam sejarah umat Islam. Dengan peristiwa ini, Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis menjadi semakin mulia. Kita tahu ketika mana berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah nak memberi khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak memuliakan Nabi setelah Nabi melalui satu fasa yang amat pedih dan amat susah. Bapa saudaranya Abu Talib meninggal dunia, isteri yang sangat disayangi Siti Khadijah meninggal dunia. Nabi suruh pergi ke Habsyah, Nabi diejek oleh budak-budak, Nabi dilontar batu sehingga berdarah. Dalam banyak riwayat mengatakan Nabi berjalan, kasut Nabi berkocak dengan darah. Sangat susah ketika itu, dan Nabi SAW mendapat saranan supaya Nabi terus tetap. Dan Nabi SAW diceritakan dalam surah Al-Hud, Nabi kata, Allah kata kepada Nabi, "Fastaqim, tetaplah engkau wahai Muhammad, istiqamahlah engkau atas apa yang aku suruh." Fastaqim, istiqamahlah engkau dalam surah Al-Hud. Dan ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Syayyabatni Hud, surah Hud telah mengubankan rambut aku." Ketika itu Nabi muda lagi, tapi surah Hud telah mengubankan rambut aku sebab banyak yang Nabi SAW lalu. Ketika itu bahkan turun ayat Al-Quran berhubung Masjid Al-Aqsa ini dalam surah Al-Isra' ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut ayat ini, bumi Quds adalah bumi yang diberkati. Begitu juga kawasan di sekelilingnya. Allah Azza wa Jal yang memberkati tempat ini. Pada suatu malam, Jibril datang kepada Muhammad bin Abdullah yang sedang tidur di Kaabah. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Jibril membawa Muhammad naik Buraq, iaitu satu tunggangan Nabi SAW, dari syurga, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Di Masjidil Aqsa sedang berlaku perhimpunan yang sangat luar biasa. Allah menghidupkan para rasul dan para nabi untuk bertemu dengan Muhammad di Masjidil Aqsa. Ulama menyebut jumlah para rasul 315 orang. Dalam riwayat Abu Zar Al-Ghifari mengatakan 313 orang. Dan jumlah para nabi 24,000 orang. Tapi dalam riwayat Abu Zar Al-Ghifari mengatakan 124,000 nabi yang wujud, yang Allah telah hantar di muka bumi ini. Allah mengumpulkan bilangan yang begitu besar ini untuk bertemu dengan Muhammad. Tidak ada tempat di dunia ini yang mana semua rasul dan nabi-nabi berkumpul di situ melainkan Kaabah dan Baitul Maqdis. Muhammad berkata, semua rasul dan nabi menunaikan haji di Mekah. Bagaimana kita hendak bayangkan Muhammad mengimamkan sembahyang para rasul dan nabi ketika itu. Persidangan para rasul dan nabi, inilah kemuliaan Muhammad. Sembahyang dan persidangan yang tidak berulang lagi buat kali kedua di muka bumi ini. Selepas sembahyang, Jibril datang membawa satu bekas susu dan satu bekas arak kepada Muhammad. Muhammad memilih susu. Jibril berkata kepada Muhammad, kamu terpimpin kerana memilih susu, wahai Muhammad. Begitu juga umat kamu. Ini menunjukkan arak itu perkara yang tidak baik. Selepas itu baru ianya diharamkan. Kita tahu pengharaman arak ini bukan berlaku serta-merta. Sahabat Nabi memang suka minum arak. Datangnya Islam di Mekah,
sembang dengan Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab sembang dengan Nabi sebelah minum arak. Biasa. Sebab apa? Dalam ayat Al-Quran mengatakan minum arak haram ketika mana? Dalam solat sahaja. Sebab apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu sebut ketika mana kamu sedang mabuk. Sebab apa? Allah tahu arak ini satu budaya yang Arab jahiliah telah amalkan lama. So ketika mana kalau Allah suruh berhenti ketika itu, mustahil bagi seorang manusia, walaupun mereka merupakan para sahabat Nabi, tapi mereka bukanlah seorang yang maksum. Ketika itu, selepas itu barulah ia diharamkan. Allah menjaga Rasulnya. Beliau tidak pernah minum arak sejak kecil lagi. Tetapi sebagian sahabat memang minum arak. Turun ayat Al-Quran mengharamkan arak ketika solat. Mereka tetap minum arak ketika mana bersembang dengan Nabi. Tapi bila araknya haram secara total, barulah mereka tinggalkan serta merta. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi Isra' dan Mi'raj. Benda yang amat menarik yang berlaku pada Nabi. Selepas Isra' Mi'raj, Nabi merasa satu semangat yang luar biasa. Sebab Nabi bertemu sendiri dengan para Nabi dan Rasul. Dan ada perkara-perkara yang pelik berlaku. Dan Nabi mencari dorongan untuk terus melakukan dakwah. Wallahu ta'ala ala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Azza wa Jal. Segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarqa min ba'dihi tafarqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.